Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh saf jawatan kuasa Surau At-Taqwa Taman Segar, Taman Segar Perdana, dan seterusnya para jemaah serta penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya kita sama-sama merafakkan rasa bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan pertemuan kita pada kali ini iaitu kuliah takmir online kita, insya-Allah. Walaupun dalam keterbatasan PKP ini, kita masih dapat meneruskan majlis ilmu kita. Mudah-mudahan ini sebahagian daripada kesungguhan kita dalam mencari ilmu Allah Ta'ala, dalam kita mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan seterusnya untuk kita menjaga agama kita melalui ilmu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, keadaan masih lagi belum reda dengan musibah yang menimpa kita, iaitu dengan penularan wabak ataupun pandemik COVID-19 ini. Jadi sama-samalah kita terus menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Mudah-mudahan ini sebagai asbab kita berjaya menghindarkan diri kita daripada penyakit tersebut, insya-Allah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan sambung kembali berkaitan dengan pengajian kitab Munyatul Musalli, iaitu fiqh, bahagian fiqh, yang mana pada pertemuan yang lepas kita telah pun membincangkan berkaitan dengan masalah tentang solat Jumaat, tentang solat Jumaat, iaitu mengiringi solat Zuhur selepas solat Jumaat. Kita dah bincang habis. Dan kita sambung. Qala musannif rahimahullah, tidak sah sembahyang Jumaat dengan keadaan syak pada bilangan ahli Jumaat yang muktabar. Seperti mana yang kita maklum, dalam mazhab Syafi'i kita ini, bilangan Jumaat yang telah ditetapkan, bilangan yang muktabar yang ditetapkan dalam mazhab kita ialah 40 orang. 40 orang lelaki yang cukup syarat. Jadi tidak sah sembahyang Jumaat yang didirikan dalam keadaan syak, dalam keadaan tidak yakin ataupun tidak pasti mencukupi bilangan ahli Jumaat yang muktabar, maksudnya ahli Jumaat yang cukup syarat, 40 orang yang cukup syarat. Dan tidak harus dikerjakan sembahyang Jumaat dalam keadaan syak, malah haram dan tidak sah sembahyang Jumaat. Jadi tak boleh, kalau kita tak pasti cukup 40 orang lelaki yang cukup syarat itu, maka haram kita dirikan solat Jumaat. Bahkan kalau solat Jumaat juga tidak sah hukumnya. Jadi mesti kena pastikan secara yakin cukup 40 orang dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dengan hal yang demikian, wajib dikerjakan sembahyang Zuhur selepas sembahyang Jumaat. Jadi kalau didirikan juga sembahyang Jumaat dalam keadaan syak, dalam keadaan tidak pasti dengan jumlah 40 orang dan cukup syarat, mungkin cukup 40 orang tetapi tak cukup syarat, lelaki yang tidak cukup syarat, maka
Dengan demikian halnya keadaan itu wajiblah dikerjakan sembahyang zuhur. Di sembahyang Jumaat itu tidak sah, dan dia wajib sembahyang zuhur, kembali balik ataupun menyempurnakan balik tuntutan yang asal. Jadi sebab tiada tuntutan Jumaat disebabkan tidak cukup syarat. Jadi kita dah bincang dulu syarat nak sembahyang Jumaat ni dia mesti kena, nak dirikan Jumaat ni dia kena cukup syarat-syaratnya. Jika ada pihak yang mengatakan kita hanya bertaklid, apa itu bertaklid? Hanya mengikut sahaja pada pendapat lama, qaul qadim mazhab Syafi'i, atau bertaklid pada salah satu mazhab yang mengharuskan kurang bilangan 40. Diikut mazhab-mazhab yang lain yang mengatakan harus sembahyang Jumaat berjemaah dengan bilangan kurang daripada 40 orang. Kita dah bincang dah pada pertemuan yang lepas. Mazhab Abu Hanifah 3 ataupun 4 orang dah memadai dah. Jamak 3 orang dah memadai untuk sembahyang Jumaat. Begitu juga mazhab Maliki 12 orang memadai untuk sembahyang Jumaat. Jadi kalau orang itu mengatakan dia bertaklid pada salah satu mazhab yang mengharuskan kurang bilangan jemaahnya itu daripada 40, maka yang demikian itu sah sembahyang Jumaatnya berdasarkan pendapat itu. Maksudnya berdasarkan pendapat mazhab itu, dan sembahyang zuhur itu adalah untuk memeliharakan pendapat yang tidak mengesahkannya. Jadi kalau dia mengatakan dia sembahyang Jumaat kurang 40, dia bertaklid dengan mazhab lain, ataupun dia mengikut pendapat lama qaul qadim dalam mazhab Syafi'i, dikatakan di sini sembahyang Jumaat itu sah, tetapi tetap disuruh untuk mengulangi ataupun sembahyang zuhur selepas itu. Jadi sembahyang Jumaatnya sah, tetapi zuhur itu untuk memelihara pendapat lain yang mengatakan tidak sah. Jadi dia nak cover lah. Sebab benda tu khilaf. Benda tu khilaf, jadi sebagai langkah ikhtiyat, langkah berhati-hati, dia sembahyang Jumaat tak apa sah, sebab dia taklid dengan mazhab lain ataupun dengan kononnya mengatakan itu pendapat lama dalam mazhab Syafi'i, tetapi tetap dituntut untuk sembahyang zuhur. Selepas daripada itu, untuk memelihara pendapat-pendapat yang tidak mengesahkan, maksudnya pendapat yang mengatakan tidak sah Jumaat kurang daripada 40 orang. Dan kita jawab, kata penulis ini, kita jawab, adapun yang bertaklid, orang yang mengatakan bertaklid dengan pendapat lama, iaitu qaul qadim dalam mazhab Syafi'i, itu adalah pendapat lama yang mengatakan sembahyang Jumaat itu sah dilakukan oleh 3 ataupun 4 orang. Jadi itu qaul qadim. Mengenai wajibnya sembahyang Jumaat bagi mereka, ulama bercanggah pendapat pada mensabitkan pendapat itu daripada Imam Syafi'i. Jadi ulama sendiri ada yang khilaf, ada yang mengatakan ia itu daripada pandangan lama mazhab Syafi'i, dan ada juga ulama yang menafikan, tidak mensabitkan itu bukan pendapat daripada, itu bukan daripada Syafi'i. Jadi dia ada khilaf di situ. Jika kita andaikan pendapat lama itu daripada mazhab Syafi'i, maka tempat yang diharuskan itu ialah bila tiada tempat yang cukup. Bila tiada tempat yang cukup 40 orang dalam kampung itu. Maksudnya kampung itu memang tak ada 40 orang, tak cukup lelaki 40 orang. Tetapi mereka ingin juga sembahyang Jumaat. Di sini harus bertaklid, sebab tak wujud sama sekali 40 orang lelaki pada tempat tersebut. Jadi boleh, harus di sini maksudnya dia boleh, boleh bertaklid, boleh dia mengikut pendapat-pendapat yang mengatakan sah Jumaat kurang daripada 40 orang, sebab memang di kampung itu tak wujud pun 40 orang lelaki. Kampung yang kecil, satu penempatan yang kecil yang tak wujud 40 orang lelaki ataupun tak cukup, maka boleh ditaklid dengan pandangan-pandangan selain daripada Syafi'i. Pada masalah ini kita jawab, taklid itu harus dua hukumnya, tiada sunat dan tiada wajib ditaklidkan. Maksudnya taklid di sini boleh, harus, tak sunat. Tak sunat ditaklid mazhab lain dan tidak wajib ditaklid mazhab lain. Maksudnya apa? Dia boleh ikut dan dia boleh tak ikut. Dia boleh sembahyang Jumaat dan dia boleh tak sembahyang Jumaat. Tak berdosa kalau dia meninggalkan Jumaat kerana tidak cukup syarat, iaitu 40 orang lelaki.
Maka kita memeliharakan pendapat yang mengatakan tidak sah sembahyang Jumaat dengan bilangan yang kurang daripada 40. Jadi ini pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i, yang mengatakan tidak sah sembahyang Jumaat kurang daripada 40 orang jemaah lelaki, bahkan haram mengerjakannya. Bukan saja tak sah, bahkan kalau dia tahu tak cukup, dia kerjakan juga Jumaat, hukum dia haram. Haram mengerjakannya adalah lebih utama, dan memelihara diri daripada melakukan perkara yang haram adalah lebih baik daripada memelihara pendapat-pendapat yang mengharuskan taklid, padahal dia adalah pendapat yang lemah. Jadi di sini dinyatakan hukum mengikut mazhab lain, ataupun dia kata nak taklid pandangan lama dalam mazhab Syafi'i, iaitu kurang 40 orang, hukum dia harus. Tetapi lebih aula, lebih utama kita meninggalkan. Maksudnya apa? Sebab pandangan yang mengatakan, pandangan kuat yang mengatakan bahawa Jumaat kurang daripada 40 orang ini haram dikerjakan. Jadi itu lebih utama untuk kita pelihara berbanding kita mengikut pendapat-pendapat yang lemah. Jadi macam mana keadaan kita tuan-tuan hari ini? Dalam keadaan pandemik hari ini, kita bukan kita yang pilih. Yang ini memang majlis fatwa, majlis fatwa Malaysia sendirilah, khususnya. Bahkan kalau kita lihat banyak negara-negara di dunia yang berpegang dengan pandangan dalam keadaan kita hari ini, kita kata darurat, tak mampu, bahkan bahaya bila mana kita berkumpul ramai-ramai, terutamanya dalam keadaan tempat-tempat zon merah. Maka mereka ni mentaklid dengan pandangan-pandangan ataupun mazhab-mazhab yang lain yang mengatakan boleh kurang daripada 40 orang. Mungkin ada yang berpegang dengan pendapat yang paling minima 3 orang. Itu ada sembahyang Jumaat di Selangor sebelum ni, dalam tempoh PKP zon merah, 6 orang sahaja dibenarkan sembahyang Jumaat. Jadi bagaimana, sah tak? Iyalah, sebab itu adalah fatwa semasa yang telah diputuskan oleh pihak pemerintah. Bukan kita ataupun bukan orang awam saja-saja nak berpegang dengan pandangan, ataupun bukan saja-saja kita nak bertaklid, tetapi ada keperluan, ada masyakkah dalam keadaan darurat. Yang itu tak mengapa. Tetapi dalam keadaan yang biasa tuan-tuan, bukan darurat, tidak ada kemudaratan seperti mana yang berlaku hari ini, maka lebih utama, lebih aula kita tidak mengerjakan Jumaat sekiranya tak cukup 40 orang, daripada kita bertaklid dengan pandangan-pandangan ataupun mazhab yang lain yang mengharuskan. Lebih-lebih lagi kita tinggal di tempat yang memang bermazhab Syafi'i. Berbeza kalau kita keluar tuan-tuan, kita pergi luar negara, di tempat-tempat negara yang bukan mazhab Syafi'i. Yang tu nak buat macam mana? Kita tidak ada pilihan. Kita tidak ada pilihan. Seperti mana yang kita bincang dulu, pun begitu kita dituntut untuk sembahyang zuhur, untuk apa? Cover. Sebab apa? Ada juga pandangan yang mengatakan tidak sah. Orang yang meringan-ringankan suruhan agama, iaitu tidak melaksanakan amal ma'ruf, iaitu orang yang tidak mengerjakan amal ma'ruf dan nahi munkar, iaitu tidak menyuruh melakukan perkara yang baik dan tidak melarang perkara yang munkar, adalah amat besar dosanya. Besar dosa orang yang meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar, dan balanya pula menyeluruh. Inilah kesan bila mana manusia ataupun masyarakat di satu tempat itu mereka meringan-ringankan perintah agama, apa dia? Amal ma'ruf nahi munkar. Ini ada antara dosa yang amat besar. Dosa yang amat besar. Bahkan bala kesan daripada perbuatan ini juga menyeluruh. Bila turun bala Allah Ta'ala, semua akan kena. Itu kita bimbang tuan-tuan, bila mana maksiat berleluasa dalam kawasan kita, tempat kita ini, dalam keadaan tidak ada orang yang mencegahnya, tidak ada orang yang ajak masyarakat kepada kebaikan, tidak ada masyarakat yang mencegah kepada kemungkaran. Jadi ini mengundang bala Allah Ta'ala, dan bila kena dia akan kena semua. Wa'alaikumsalam. Dan kita juga bimbang tuan-tuan, mungkin musibah COVID-19 ni juga sebahagian
daripada bala Allah Ta'ala yang turun secara menyeluruh, kesan daripada maksiat yang berleluasa, kemungkaran yang berleluasa. Itu satu bab. Yang kedua, kurang ataupun tidak ada amal ma'ruf nahi munkar di kawasan tersebut. Maka ketika itu halal lah turunnya bala Allah Ta'ala, kena pada semua, menyeluruh, pada orang yang beriman ke, kanak-kanak ke, haiwan ke, apatah lagi orang yang bersalah, itu semuanya akan kena. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tidak ada amal ma'ruf nahi munkar. Ini mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Ini yang telah berlaku kepada umat-umat terdahulu, yang Allah Ta'ala sangat murka sehingga Allah Ta'ala menghapuskan umat-umat terdahulu disebabkan sifat ni, perangai ini, meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Mungkin dia buat amal seorang-seorang, tetapi dia tidak mengajar orang. Dia amal seorang-seorang, dia tidak mencegah kemungkaran yang berlaku. Ini juga sebahagian daripada dosa yang besar. Maka tuan-tuan muslimin muslimat, wajib ke atas pihak pemerintah, pihak yang berkuasa seperti raja ataupun orang-orang besar, menyuruh rakyat jelata ini belajar dengan bersungguh-sungguh, dengan mengenakan berbagai-bagai hukuman dan denda, termasuk memerangi mereka ini jika perlu. Kerana mereka itu sebenarnya pada hukum syarak dikira telah meninggalkan sembahyang disebabkan sembahyang mereka itu tidak sah. Kerana apa? Kerana mereka tidak tahu rukun sembahyang ataupun tidak tahu menyebut huruf Fatihahnya, ataupun tidak tahu tentang hukum hakam solat itu, sedangkan mereka tidak belajar. Jadi tuan-tuan, jangan kita menganggap melakukan kemungkaran ini sekadar berzina, minum arak, berjudi, membunuh, bahkan meninggalkan ibadah yang paling utama, as-salatu imanuddin. Solat itu tiang agama. Yang ini juga satu kemungkaran yang besar, tuan-tuan. Bila mana kita lihat dalam masyarakat kita, ramai orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, meninggalkan sembahyang 5 waktu, meninggalkan solat Jumaat. Yang itu juga adalah satu kemungkaran yang besar, yang mana wajib dicegah. Wajib kita perintahkan orang yang berkuasa, pihak kerajaan wajib menyuruh rakyat-rakyat ini belajar agama, belajar hukum hakam tentang solat. Bahkan di sini nyatakan perlu dengan bersungguh-sungguh pihak pemerintah mengenakan berbagai-bagai hukuman dan denda, termasuk memerangi mereka jika perlu. Siapa ni? Orang yang tak nak belajar agama, orang yang tak nak belajar ilmu tentang solat, sehingga menyebabkan solatnya tidak sah, sehingga menyebabkan mereka ni tak takut meninggalkan solat. Ini mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi justru tuan-tuan, besar tanggungjawab pihak pemerintah. Jangan nak berebut, nak pegang kuasa, berebut kursi parlimen, tetapi tidak menjalankan amanah dan tanggungjawab. Yang ini dikena bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala nanti dengan dosa yang amat besar. Setiap rakyat yang tinggalkan solat, pemerintah akan tanggung dosa. Sekiranya mereka tidak amal ma'ruf dan nahi munkar. Kalau kita dah berusaha, mereka masih meninggalkan, mudah-mudahan kita ada hujah. Tetapi kalau kita tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, kat sini nyatakan kenakan hukuman dan denda yang pelbagai. Bahkan kalau perlu memerangi mereka ini, kita perang mereka, seperti mana berlaku ketika mana zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Kita kenal Sayyidina Abu Bakar ni seorang yang lembut, tetapi bila mana dia menghadapi rakyatnya yang enggan membayar zakat, kita tengok dia berubah. Dia begitu tegas sehingga dia hampir-hampir mengarahkan bala tentera untuk memerangi golongan yang tak nak bayar zakat. Akhirnya mereka takut dan mereka bayar zakat. Ini tuan-tuan, ketegasan. Sebab apa? Meninggalkan rukun Islam, solat, zakat, puasa, haji dengan sengaja, dia adalah suatu kemungkaran yang amat besar. Dan kita, bila mana kita membiarkan orang melakukan kemungkaran, kita juga termasuk dalam golongan-golongan yang melakukan dosa besar. Kita redha dengan dosa besar tersebut. Man redha bi maksiatin fahuwa maksiatun. Siapa yang redha dengan suatu maksiat, dia juga, perbuatan redha itu juga adalah maksiat. Man redha bi kufrin fahuwa kufrun. Siapa yang redha dengan suatu perbuatan kufur, dia juga, perbuatan redha itu juga adalah satu kekufuran. Jadi kita kena jaga-jaga tuan-tuan. Kita kena cakna dalam perkara-perkara sedemikian. Jadi orang yang berkuasa, orang yang ada kelebihan autoriti ini, dia kena memastikan rakyat jelata belajar bersungguh-sungguh. Bahkan dikenakan denda atau hukuman kalau mereka ni enggan
untuk mempelajari sehingga mereka ni meninggalkan solat dengan sengaja, ataupun sembahyang mereka tidak sah. Sembahyang tapi tidak sah sebab apa? Sebab kejahilan. Sebab kejahilan mereka. Bahkan kat sini dia boleh menjejaskan solat Jumaat. Tak cukup syarat 40 orang lelaki. Sebab apa? Ada beberapa lelaki yang tak reti baca Fatihah. Kita bincang dulu awal-awal. Syarat lelaki yang sempurna syarat tu mestilah antaranya ialah yang sah sembahyang Jumaatnya tu, dengan bacaan-bacaannya, mengetahui mana yang wajib, mana yang sunat dalam solat, boleh membezakan antara rukun dan yang yang sunat. Itu juga antara faktor-faktor sah ataupun tidak sah. Jadi kalau sembahyangnya itu tidak sah disebabkan mereka sendiri yang enggan belajar, maka itu tanggungjawab pihak pemerintah untuk bertindak ke atas mereka. Kerana kecuaian itu, sekalian orang yang berkuasa dalam menyuruh mereka belajar akan menanggung dosa. Kecuaian apa? Kecuaian yang menyebabkan rakyat tidak mengetahui tentang agama, khususnya berkaitan dengan solat. Jadi kecuaian itu, sekalian orang yang berkuasa dalam menyuruh mereka ini belajar akan menanggung dosa, dan wajiblah ke atas sesiapa yang tahu mengajar mereka, kerana sahnya sembahyang Jumaat itu memerlukan pengetahuan tersebut. Apalagi sembahyang Jumaat itu adalah wajib dikerjakan. Jadi kalau kerajaan enggan ataupun tidak cakna, tak mengambil berat tentang ilmu rakyatnya itu, jadi mana-mana orang orang-orang alim, orang soleh yang mengetahui, wajibnya mengajar orang-orang jahil itu tentang sembahyang Jumaat, tentang sembahyang itu, supaya sembahyangnya itu sah, dan dia menjadi sebab kepada semua satu jemaah Jumaat itu sah. Jadi ini adalah satu perkara yang wajib dikerjakan. Jadi inilah juga antara sebab kenapa kita mengadakan majlis-majlis ilmu seumpama ini. Program takmir ini juga salah satu sebab usaha pihak pemerintah kerajaan untuk menyampaikan ilmu kefahaman kepada rakyat jelata, supaya apa? Sah sembahyang mereka itu, supaya sah Jumaat-Jumaat yang didirikan di dalam negara kita. Ini keperluan dia, tuan-tuan. Sebahagian daripada sebesar-besar perkara mungkar adalah tidak tahu sembahyang. Tengok kata pengarang kitab. Sebahagian daripada sebesar-besar perkara mungkar adalah tidak tahu sembahyang. Tak tahu sembahyang, tuan-tuan, bukan dosa kecil. Disebut di sini adalah sebesar-besar perkara mungkar. Sebesar-besar perkara mungkar, perkara kita menentang Allah Ta'ala. Ada ulama' mengatakan perkara yang paling besar sekali ialah syirik. Dosa yang paling besar ialah syirik. Yang kedua, meninggalkan solat. Berat, tuan-tuan. Kalau kita tengok antara hukuman dalam kitab-kitab fiqh, hukuman orang meninggalkan solat ni apa, tuan-tuan? Sengaja meninggalkan solat, hukumannya ialah pancung. Dibunuh dengan pancung. Berat, tuan-tuan. Seperti mana orang yang murtad, orang murtad juga dipancung. Orang yang sengaja meninggalkan solat juga dipancung. Menunjukkan apa, tuan-tuan? Daripada hukuman tu kita nampak besar ataupun berat. Orang yang mencuri potong tangan, orang yang berzina kena sebat ataupun direjam. Tapi orang yang meninggalkan solat ni dipancung. Sekiranya dia tidak mahu bertaubat, dia tak nak qada solat-solat yang telah ditinggalkan. Jadi ulama mengatakan sebesar-besar perkara mungkar ialah tidak tahu solat, tak nak tahu, tak nak belajar, dan tak nak solat. Ini semua adalah benda-benda mungkar yang besar. Bila dia mungkar, kita wajib cegah. Orang yang berkuasa, orang yang berautoriti wajib mencegah kemungkaran ini. Kemungkaran apa dia? Meninggalkan solat ataupun jahil tentang solat. Jadi pihak pemerintah kena pastikan, kena ambil cakna, kena letakkan undang-undang ataupun hukuman. Setakat hari ini belum ada undang-undang yang berat orang yang meninggalkan solat. Sepatutnya kena ada. Kalau puasa ada, siapa yang tak puasa masuk van jenazah, pihak pemerintah boleh tangkap. Tapi meninggalkan solat, solat Jumaat sebenarnya ada, enakmen lelaki yang meninggalkan solat Jumaat ada, tetapi penguasaan kita kurang nampak. Tetapi solat Jumaat, solat 5 waktu ni, tuan-tuan, itu juga adalah satu kemungkaran ataupun kejahilan. Orang yang jahil tak tahu sembahyang, itu juga adalah satu kemungkaran yang wajib dicegah. Dengan cara dicegah dan bagaimana? Dengan cara kita bagi dia ilmu. Bagi dia ilmu. Jadi semua kita ini tidak dimaafkan dalam meninggalkan tanggungjawab ini. Semua pihak pemerintah, orang yang mengetahui masyarakat
tidak akan dimaafkan dalam meninggalkan tanggungjawab ini. Jadi kita sama-sama kena pastikan, bermula daripada keluarga, keluarga masing-masing. Seorang ayah dia bertanggungjawab untuk memberi ilmu agama kepada isteri dan juga anak-anak. Bahkan memberi ilmu kepada isteri dan anak-anak ini sebahagian daripada nafkah. Nafkah yang wajib ditunaikan oleh seorang suami. Bukan sekadar duit, bukan sekadar nafkah atas katil saja tuan-tuan. Nafkah ilmu, nafkah agama ini juga adalah tanggungjawab yang mesti diberikan oleh ketua keluarga, iaitu ayah. Jadi bermula daripada keluarga. Kalau semua ayah, semua ketua keluarga bertanggungjawab, insya-Allah masyarakat akan ada ilmu. Jadi kita semua tidak akan dimaafkan dalam meninggalkan perkara ataupun tanggungjawab ini, iaitu memastikan masyarakat kita tahu solat dan tidak meninggalkan solat. Setiap orang mesti ada satu orang yang dibimbingnya. Setiap orang yang mengetahui mesti ada seorang yang dibimbingnya tentang ilmu solat. Pihak pemerintah pula wajib menjanjikan seksa hukuman ke atas mereka, sama ada perang atau lain-lain. Perang ke, penjarakan ke, sebat ke di khalayak ramai, ataupun apa-apa saja denda, ataupun dalam bentuk penyiksaan. Bukan kita nak suruh dia bayar duit saja kan. Bayar duit tak ada masalah tapi kita kena letak hukuman. Kat sini disebut apa ni, suatu menjanjikan seksa, menjanjikan suatu hukuman berbentuk kesakitan ke atas mereka ni, supaya dia takut dan orang lain juga takut. Ini penting Kalau setakat bayar duit, orang kaya, orang banyak duit tak ada masalah tuan. Tapi kalau kena sebat di khalayak ramai, kena penjara, iaitu dia menyakitkan, iaitu yang lebih efektif. Kita hendaklah memarahi mereka yang meninggalkan solat. Yang jahil dan meninggalkan solat ini, kita ni siapa? Masyarakat. Hendaklah memarahi mereka dengan semarah-marahnya, seperti mana kita marah orang yang membinasakan harta kita, malah lebih daripada itu. Kerana tu kita lihat dalam kitab-kitab lama dulu, sehingga ada pendapat yang mengatakan haram kita makan satu meja dengan orang yang tak solat. Kita boykot orang yang enggan solat, orang yang jahil solat ini, sampai kita tak nak makan dengan dia tuan. Sampai begitu sekali kita menunjukkan kemarahan kita kepada golongan yang sambelewa dengan perintah, antara perintah yang paling besar, iaitu as-salah. Solat imanuddin, solat itu tiang agama. Jadi orang yang meremehkan solat, Nabi sebut man aqama as-salah faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang barang siapa yang mendirikan solat, maka dia telah menegakkan agama Allah. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan solat, maka dia telah meruntuhkan agama Allah. Jadi bagaimana perasaan kita, tindakan kita, respon kita kepada orang yang meruntuhkan agama Allah? Adakah kita redha dengan dia? Adakah kita suka dengan dia? Kita boleh makan satu meja dengan dia, sedangkan dia meruntuhkan agama Allah Ta'ala. Yang itu disebut kita kena marah dengan semarah-marahnya golongan ini. Jadi kalau semua orang marah tuan-tuan, masyarakat marah, keluarga marah, pihak pemerintah marah, agak-agak ramai tak orang yang tinggalkan solat? Berani tak mereka nak tinggalkan solat, ataupun jahil tentang solat ni? Itu menyebabkan itu salah satu daripada usaha amal ma'ruf nahi munkar yang kita jalankan. Jadi hendaklah kita marah. Dalam keadaan begini kita wajib, maksudnya apa? Dalam keadaan begini kita diwajibkan mengerjakan sembahyang zuhur. Sebab apa? Sebab Jumaat tidak sah. Ada lelaki lebih 40 orang tapi semua jahil, semua tak erti sembahyang. Jadi dalam keadaan begini kita wajib mengerjakan sembahyang zuhur, kerana tidak memperolehi syarat sah sembahyang Jumaat, dan tidak berdosa meninggalkan sembahyang Jumaat dalam keadaan begini. Tak dosa sebab tak cukup syarat. Tetapi kita hendaklah bersungguh-sungguh menyuruh orang-orang jahil ini, masyarakat yang tak tahu ini, belajar sepenuh masa siang dan malam. Dan haram bagi kita mengerjakan sembahyang Jumaat selagi tak cukup syarat, selagi mereka tidak mengetahui, sebab tidak memperolehi bilangan 40 orang lelaki yang cukup syarat ini. Ketika ini usaha tegas, usaha tegas dalam amal ma'ruf lebih utama dan lebih baik. Apa dia amal ma'ruf? Kita ajar dia ilmu, suruh dia belajar sepenuh masa, siang malam, pagi petang. Mungkin kalau perlu bagikan dia allowance tak apa, sebab dia tak ada bekerja. Mungkin kita bagi dia kursus dalam tempoh sebulan ke apa ke,
Kita tanggung makan minum dia dulu. Supaya apa? Supaya dia mengetahui ilmu tentang solat, tentang agama ini. Jadi ini disebut sebagai usaha tegas dalam amar makruf ini lebih utama, lebih afdal dan lebih baik, kerana dia adalah wajib dan fardu ain ke atas orang yang berkuasa, pihak pemerintah. Wajib sampai dia bagi pemahaman yang jelas kepada orang-orang jahil ini, buat khusus yang khusus, khusus penuh masa, daripada kita duduk berbuat ibadah sedangkan ada orang lain, pihak lain yang mengatakan haram mengerjakannya, daripada kita buat ibadah ataupun kita solat Jumaat juga, sedangkan ada pendapat-pendapat lain yang mengatakan haram mengerjakan Jumaat sekiranya tidak cukup 40 orang lelaki yang menepati syarat-syarat yang ditetapkan. Dan istimewa lagi menurut pendapat yang muktamad, yang difatwakan secara sepakat oleh semua ulama-ulama Syafi'i, sembahyang Jumaat itu tidak sah. Sembahyang Jumaat yang didirikan tidak cukup 40 orang, ataupun tak cukup 40 orang lelaki yang menepati syarat, maka tidak sah. Ini pendapat muktamad, sepakat oleh semua ulama Syafi'i. Maka usaha seumpama itu mesti diteruskan, daripada kita memelihara pendapat yang lemah, yang ulama bercanggah pendapat. Bila ulama bercanggah pendapat tu dia tak kuat, tapi kalau ulama sepakat, itu pendapat tu kuat. Jadi utama, lebih utama kita menggunakan pendapat yang kuat itu, daripada kita memelihara pendapat yang lemah, yang ulama sendiri bercanggah pendapat, untuk mensabitkannya daripada Imam Syafi'i. Dan kebanyakan ulama tidak mensabitkannya kepada mazhab Syafi'i sebagai pendapat yang sah, iaitu kurang daripada 40 tadi itu. Jadi, tapi dalam keadaan sekarang kita dah sebutlah, dalam keadaan sekarang ini yang mana pandemik, kira kita sekarang ni darurat, dalam keadaan darurat, ulama ataupun fatwa sendiri yang telah menetapkan, mengharuskan kita sembahyang Jumaat kurang daripada 40. Yang itu tak ada masalah, masyarakat ikut saja fatwa, sebab bukan kita yang pandai-pandai. Jika dikatakan hamba bertaklid kepada Imam Abu Hanifah yang mengharuskan dengan 3 orang, atau bertaklid dengan Imam Malik yang mengharuskan dengan 8 orang ataupun 12 orang ataupun 20 orang. Mazhab Maliki pun ada 3 pendapat untuk sembahyang Jumaat. Ada kata 8, ada kata 12, ada kata 20. Itu pun tidak sah taklidnya, kerana tiada orang yang tahu hukum pada 2 imam itu, apa yang wajib dan apa syaratnya. Jadi kalau kita nak mengikut mazhab lain, dia kena ambil package tu tuan. Dia kena tahu segala-galanya tentang syaratnya, apakah perkara yang wajib dan syarat tentang mazhab, tentang ibadah tersebut daripada mazhab itu. Jadi nak tahu apa perkara wajib Jumaat dan juga syarat-syarat Jumaat di sisi mazhab Maliki dan juga Syafi'i, daripada Maliki dan juga Hanafi. Kalau dia tahu semua tu, tak apa, dia boleh ikut. Dan wajib mengetahui hukum dari kedua-dua imam tersebut untuk memelihara sekalian orang awam daripada bertalfid, daripada mencampur adukkan mazhab pada hukum, sedangkan orang-orang khawas pula tidak tahu akan hal mereka. Jika mazhab sendiri pun tidak diketahui, bagaimana seseorang boleh mengetahui mazhab orang lain? Jadi kalau orang-orang awam, orang-orang biasa ni, mazhab sendiri, mazhab Syafi'i pun masih lagi dia tidak memahami, masih lagi tidak mengetahui selok-belok ataupun hukum-hukum dengan jelas, apatah lagi untuk dia mengetahui mazhab-mazhab lain, dan dia bersuka-suka, bersenang-senang untuk mentalfid, bercampur adukkan mazhab, pandangan-pandangan mazhab dicampur adukkan dalam suatu perbuatan, maka itu dilarang. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, inilah antara beberapa hukum yang telah diterangkan, iaitu berkaitan dengan solat Jumaat, yang mana syarat utamanya iaitu mestilah yakin ataupun kita pasti cukup bilangan Jumaat itu 40 orang lelaki yang mendapati syarat-syarat yang ditetapkan. Bilangan ahli Jumaat yang muktabar disebut di sini. Jadi wallahu alam, inilah antara perbahasan ni. Jadi kalau ada sebarang persoalan, nanti kita tuan-tuan boleh bertanya nanti bila dapat kita bersemuka nanti dalam kuliah-kuliah akan datang selepas PKP nanti, insya-Allah. Jadi mungkin sekadar tu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah.
Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.